KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Abdul Muiz Muhammad Rusli, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dalam kaunselor anda Didik TV KPM. Hari ini kita nak bercerita tentang satu kisah yang jarang-jarang saya sebut, iaitu berkenaan dengan keibubapaan ataupun sebut sebagai parenting. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi. Kalau kita bercerita tentang keibubapaan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang suka untuk saya kongsikan kepada anda ialah satu perkara. Menjadi ibu bapa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukanlah orang kata apa, sekadar amanah, tetapi yang paling penting sekali adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pembahagian masa anak-anak kita di dalam kehidupan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dari sudut pembahagian masa, 60% masa anak-anak kita berada di rumah. 60% tuan-tuan dan puan-puan, sangat banyak mereka berada di rumah. 20% mungkin mereka berada di sekolah dan 20% lagi mereka berada di persekitaran. Tetapi sekarang ini, dalam konteks sekarang ini, fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya, masa anak-anak boleh kita katakan hampir 100% semuanya berada di rumah. Apabila disebut tentang masa mereka berada di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka memerhatikan kita. Mereka memerhatikan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka akan lihat mak ayah mereka macam mana, dari sudut pergaulan, dari sudut pertuturan, dari sudut apa sahaja yang mereka boleh pandang, mereka akan pandang. Maksudnya, anak-anak ini akan belajar daripada apa yang mereka lihat, kerana masanya adalah bersama dengan kita. Bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya katakan, ibu bapa ini merupakan guru pertama kepada anak-anak. Apa sahaja yang kita buat akan menjadi ikutan. Kalau mak ayah biasa bergaduh, mungkin melahirkan anak-anak yang jiwanya tidak keruan. Kerana anak-anak akan melihat mak ayah mereka buat apa dan mungkin mereka rasakan itulah adalah tindakan yang betul. Sebab apa? Sebab mak ayah buat. Betul lah, mak ayah buat, aku kena ikut. Jadi murid-murid sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati, mak ayah adalah guru pertama. Sebab itu, sewaktu anak-anak baru dilahirkan, apa yang kita ajar kepada mereka? Apa yang kita ajar? Yang pertama, kita ajar berkenaan dengan kasih sayang. Sewaktu anak dilahirkan, ibu akan mendukung anak, letakkan di dada tanda kasih dan sayang seorang ibu. Kemudian dibuat apa pula? Diberinya susu, kerana itulah makanan pertama di atas muka bumi ini kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ayah buat apa? Kita akan mengalunkan azan kepada anak kita. Di telinga kanan, di telinga kiri kita akan qamat. Kita ajar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ajar kalimah syahadah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah kita ajar juga anak-anak kita untuk solat, kerana melalui solat itulah wujudnya kejayaan. Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. Yes, itu semua kita yang ajar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita sebagai ibu ayah menjadi guru pertama kepada anak-anak. Ada yang mengatakan bahawa ibu ayah kalau boleh ajarlah anak-anak kita untuk membaca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Fatihah ini adalah merupakan antara surah yang akan diguna sampai mati. Sampai mati, tuan-tuan dan puan-puan, sampai mati. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, sekiranya anak-anak kita ini pandai surah Al-Fatihah, hasil daripada didikan kita, bukankah setiap kali mereka mengalunkan, membacakan surah Al-Fatihah, kita juga dapat pahala? Nampak tak bagaimana konsep MLM itu digunakan dalam konteks mengajar anak membaca Al-Fatihah? Jadi ibu ayah sekalian, sekiranya ada anak lagi lepas ini yang kecil, ajarlah mereka sekurang-kurangnya untuk membaca Al-Fatihah. Setidak-tidaknya apabila mereka amalkan surah Al-Fatihah itu, insya-Allah kita juga akan peroleh
pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, ibu ayah bukan hanya sekadar menjadi guru, tetapi kemenjadian anak-anak adalah merupakan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Saya teringat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan setiap anak-anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih, seumpama kain putih. Mak ayahlah tuan-tuan dan puan yang akan mencorakkan anak-anak itu sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan puan, maksudnya ialah anak-anak kita adalah merupakan tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat sekali lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, yang pertama, ibu bapa menjadi guru pertama kepada anak-anak, dan yang kedua ialah kemenjadian anak-anak adalah merupakan tanggungjawab kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan para penonton yang dikasihi sekalian, tadi saya ada bagi tahu kepada para penonton sekalian bahawa masa anak-anak sekarang ini, kan, dalam konteks sekarang ini, mereka lebih banyak masa bersama dengan kita. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan satu perkataan yang tersebut sebagai race nowhere. Maksudnya apa? Kita bekerja, kita buat sesuatu tetapi tak ke mana pun, ataupun orang sebut sebagai pimai-pimai tangtu sahaja. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Saya selalu berjumpa dengan rakan-rakan saya yang berkongsi, yang bercerita. Katanya anak-anak mereka masa itu, saya tak nak cerita orang lain lah tuan-puan, kadang-kadang saya pun buat juga benda yang sama, tetapi saya nak kongsikan juga kepada para penonton sekalian bahawa masa kita bersama dengan anak-anak, kan, yes, betul, kita bekerja, kita keluar waktu bulan melambai, balik sewaktu bulan mengucapkan selamat datang kepada kita. Tuan-tuan dan puan, nampak tak? Kita keluar malam, balik malam, tuan-tuan dan puan. Tetapi waktu yang berbaki kita bersama dengan anak kita, apa yang kita buat? Biasa tak tuan-tuan dan puan dengar, kan, bila kita pergi bercuti, kita akan tulis apa? Masa bersama keluarga, kan, time with family dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, benarkah masa ataupun quality time dengan keluarga itu kita gunakan sepenuhnya? Benarkah tuan-tuan dan puan? Yes, kita lepaskan anak kita main, anak kita mandi laut dan sebagainya. Tetapi kita buat apa tuan-tuan dan puan? Kita duduk tepi sambil membuka telefon dan sebagainya. Kesudahannya apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Adakah itu kualiti time bersama dengan keluarga? Saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan. Saya pernah tanya kepada anak-anak saya, tuan-tuan dan puan, sewaktu saya pergi bercuti di satu tempat. Mahal tuan-tuan dan puan, nak pergi tempat tu mahal. Banyak duit yang terpaksa saya keluarkan. Dan dah habis bercuti, saya balik. Saya tanya anak saya, seronok tak? Apa jawab mereka? Tak seronok. Punyalah menyirap saya dengar tuan-tuan dan puan, kan. Kita habis banyak duit, dia boleh kata tak seronok. Sebab apa tak seronok tuan-tuan dan puan? Bukan kerana tempat itu tak seronok, tetapi kita sendiri, bagaimana cara kita menghabiskan masa dengan anak-anak. Sebagai contoh, saya tak cerita orang lain tuan-tuan dan puan, saya cerita tentang diri saya sendiri. Kita nak bawa anak tidur hotel. Okey, kita bawa anak tidur hotel. Hotel ni tarikannya apa? Kolam renang tuan-tuan dan puan, kan. Hotel ni tarikannya kolam renang. Bila anak mengamuk-ngamuk nak pergi kolam renang, kata apa? Nantilah, ayah nak relax, ayah penat, sambil kita main telefon. Jadi tuan-tuan dan puan, di manakah quality time kita? Saya tak cerita tuan-tuan dan puan, saya sebut tentang diri saya sendiri. Itu adalah kelemahan saya. Dan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan, jangan jadikan race nowhere, kita penat bekerja, akhirnya balik semula ke arah tempat yang asal. Tuan-tuan dan puan, ingat, anak-anak kita ikut apa yang kita buat. Kita risau tuan-tuan dan puan, anak-anak kita sekarang ni tak mampu nak melawan kita. Sebab apa? Sebab mereka lemah. Sebab mereka lemah tuan-tuan dan puan. Mereka berharap, bergantung harap kepada kita. Bagaimana satu hari nanti, bila mereka dah ada semuanya, mereka dah ada duit, mereka dah ada keluarga sendiri, mereka dah ada rumah, mereka dah ada segala-galanya, waktu itu tuan-tuan dan puan, kita ini sebagai ibu bapa seperti melukut di tepi gantam.
mengharapkan anak-anak kita baliklah. Nak ke kita jadi macam tu, tuan-tuan dan puan? Saya tak cerita orang lain, saya cerita tentang diri saya. Apa yang saya kongsi ni bukanlah nak katakan saya hebat, saya bagus, saya baik, tidak. Tetapi hakikat dan realitinya, itulah juga kadang-kadang saya buat kepada diri saya dan anak-anak saya. Mudah-mudahan insya-Allah, tuan-tuan dan puan, sedikit teguran daripada saya untuk saya ini dapat tuan-tuan dan puan gunakan sebaiknya. Tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang kelahiran anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan, dia lahir bukan untuk zaman sekarang, tetapi dia dilahirkan untuk masa hadapan. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan, anak-anak kita lahir dalam kecanggihan dunia teknologi. Mereka ada telefon bimbit, mereka ada tab dan sebagainya. Yes, kita raikan mereka. Bagaimana pula lagi 5, 10, 15 tahun akan datang? Sekarang ni kita berada dalam fasa perubahan dari 4G kepada 5G. 3G dah lama hilang, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni perubahan fasa 4G kepada 5G. Bagaimana pula dengan keadaan kita? Adakah kita lebih selesa untuk hidup dalam keadaan terikut-ikut lagi dengan fasa 3G kita? Tuan-tuan dan puan, kita kena didik anak untuk menempuhi zaman akan datang. Bukan untuk sekarang. Sekarang ini zaman kita. Zaman kita membesarkan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, anak-anak kita akan membesar untuk masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, berilah ilmu, berilah kekuatan, berilah apa sahaja kepada anak kita untuk mempersiapkan mereka menempuhi masa akan datang. Kalau tidak tuan-tuan dan puan, mungkin anak-anak kita akan ketinggalan. Ada juga antara kawan-kawan saya yang tanya, "Cikgu, boleh tak saya tidak benarkan anak saya menggunakan peranti ataupun gadget?" Saya kata macam ni lah, tuan-tuan dan puan. Gadget ini adalah merupakan permainan mereka. Nak tak nak, suka tak suka, kita tak boleh nak melarang mereka. Sekarang ni belajar pun sudah PDPR kan, semua memerlukan peranti dan sebagainya. Kita tak boleh nak larang 100%. Jangan. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan, walaupun kita rasakan bahawa gadget ini mungkin akan memberi kemudaratan kepada anak kita, tetapi realiti yang kita kena terima ialah lebih banyak positif daripada negatif. Asalkan kita tahu mengawal anak kita. Kita tahu penggunaan gadget itu setakat mana untuk anak-anak kita. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, masalah problemnya lah apabila kita tak kawal. Kemudian bila anak ataupun perkara-perkara buruk berlaku kepada anak-anak kita, kita menyalahkan apa? Kita menyalahkan gadget. Oh, gadget teruk dan sebagainya. Realitinya ialah kekurangan diri kita sendiri. Kita tak mengawal penggunaannya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anak-anak ini, gadget ini adalah kuasa kita. Selagi mana mereka duduk di rumah kita, selagi mana kita yang memberi duit, selagi mana top up itu kita yang top upkan, selagi mana telefon itu kita yang belikan, tiada istilah personal bagi mereka. Tiada istilah personal. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Kita sebagai ibu bapa layak untuk memeriksa telefon bimbit itu, layak untuk menyimpan telefon bimbit pada waktu yang ditetapkan. Konsepnya macam inilah, tuan-tuan. Bila ada mak kata, "Cikgu, anak saya ni memang dah tak boleh lepas dah daripada telefon bimbit." Salah siapa, tuan-tuan dan puan? Salah anak kita ke? Salah anak kita ke? Pernah tak dengar melentur buluh biarlah dari rebung? Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, anak kita dah jadi buluh. Kita nak lentur dah memang susah. Memang susah, tuan-tuan dan puan. Kita jangan salahkan anak, kita jangan salahkan gadget. Kita salahkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak mengawal penggunaan gadget itu dari awal. Kita tak pernah semak pun apa yang ada pada telefon bimbit anak kita. Kita tak pernah tengok pun apa yang anak kita bualkan. Kita tak pernah semak pun history chatting anak kita. Kita tak pernah tengok pun galeri anak kita dan sebagainya. Tahu-tahu ada perkara buruk terjadi. Na'udzubillah min zalik. Kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara berikut, tuan-tuan dan puan. Hakikat realitinya, kita sebagai ibu bapa perlulah memainkan peranan supaya kita dapat mengawal anak-anak kita ini sebelum mereka menjadi buluh yang sukar untuk dilenturkan. Mungkin saya boleh kongsikan tips sikit dalam masa yang sikit ini. Tuan-tuan dan puan, pastikan gadget anak-anak ada masa untuk kita simpan. Sebab ada ibu bapa yang report kepada saya, anaknya pukul 3 pagi, 1 pagi bangun main telefon, main game dan sebagainya. Nak salahkan anak ke, tuan-tuan dan puan?
Nak salahkan anak ke? Sepatutnya kita tetapkan penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak kita. Cakap pukul 10, bak sini handset. Kita sebagai ibu bapa, kita ada kuasa tuan-tuan dan puan. Selagi mana anak-anak kita masih kecil, selagi mana anak-anak itu berada bawah kejagaan kita letakkan doktrin dalam kepala kita tentang perkara-perkara yang tak boleh dibuat menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Supaya mereka faham, kalau mereka nak buat benda yang tak elok, mereka akan ingat, mak aku tak bagi. Ya tuan-tuan, kawal, setkan masa. Katakan pukul 10 malam pulangkan. Kalau kita tahu anak kita jenis pukul 3 pagi bangun main handset, ambil. Marah, mengamuk. Nak buat macam mana tuan-tuan puan? Anak dah jadi buluh, macam mana kita nak lenturkan? Seterusnya tuan-tuan dan puan, mungkin yang kedua tips yang mungkin boleh digunakan ialah kerap kalilah kita menyemak, tengok apa yang ada dalam telefon anak-anak. Tuan-tuan kita buat sama-sama. Kita tengok. Tuan-tuan puan, kadang-kadang kan bila kita dalam grup WhatsApp pun kita dapat juga mesej yang mungkin nakal-nakal kan, ataupun WhatsApp stiker yang nakal-nakal daripada kawan-kawan kan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat WhatsApp stiker macam tu, tak mustahil anak-anak kita juga ada WhatsApp stiker sama seperti itu. Jadi tuan-tuan dan puan, sekarang ni macam mana? Sekarang ni bukan susah pun. WhatsApp stiker tu save aja, terus ada dalam telefon bimbit kita. Tengok tuan-tuan puan, tengok dalam handset, tengok dalam peranti anak-anak kita, apa yang anak-anak kita buat dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan, kalau disebut tentang peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak ni, peranan ni banyak kan tuan-tuan puan kan. Selain daripada kita membesarkan anak-anak kita, peranan kita yang lebih utama ialah untuk menjadikan dia seorang manusia, memanusiakan seorang manusia. Susah tak tuan-puan? Sangat susah. Bukan mudah kita nak jadikan manusia anak kita sebagai seorang manusia. Kita boleh jadikan anak kita sebagai orang, tetapi menjadikan manusia yang berguna, yang pertama sekali taat kepada perintah Allah dan Rasul, itu yang sukar. Tuan-tuan dan puan, semuanya bergantung kepada siapa? Kepada diri kita lah. Semuanya bermula daripada diri kita. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa anak si Polan ini boleh hafal 30 juzuk walaupun umurnya masih baru 8 tahun, 9 tahun. Tuan-tuan dan puan, saya secara jujur saya katakan, macam anak buah saya, adik kepada kakak ipar saya kan, umur 8 tahun, umur 8 tahun 10 tahun, dia sudah menjadi hafizah. Dia telah menghafal 30 juzuk tuan-tuan dan puan. Dia belajar di madrasah, tetapi anak saya tak mampu. Boleh ke saya nak membanding bezakan anak saya dengan anak dia? Tak boleh. Dia berbalik semula kepada bagaimana cara saya mendidik anak-anak saya waktu mereka kecil. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ditanya adakah masa sudah terlambat? Belum tuan-tuan dan puan, belum. Ingat, saya sebut dah tadi, anak-anak kita ini dilahirkan bukan untuk sekarang tuan-tuan dan puan. Mereka dilahirkan untuk 10-15 tahun akan datang. Jadi kita sebagai mak ayah ini, kita cuba didik mereka di saat mereka masih lagi berada di hadapan mata kita. Kita cuba bantu mereka tuan-tuan dan puan. Kita buat sesuatu, kita buat yang terbaik untuk pastikan supaya 5-10-15 tahun akan datang mereka akan jadi manusia seperti yang kita harapkan. Tuan-tuan dan puan, yang paling penting sekali ialah pastikan mereka taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Sekiranya ujian pertama ni mereka lulus, saya yakin dan pasti yang lain semua akan ikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat akan tertinggal. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti kita. Tuan-tuan dan puan, sekian. Saya harap apa perkongsian saya pada hari ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Apa yang saya sampaikan bukan menunjukkan saya baik, bukan menunjukkan saya hebat, tidak. Tetapi sebagai peringatan juga kepada diri saya dan juga kepada mungkin anda yang sedang menonton. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.